lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT. Kaedah baru untuk kita menyantuni isu transgender ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti yang kita tahu, isu LGBT ini semakin menjadi perhatian orang ramai. Ramai daripada golongan ini semakin berani menampilkan diri mereka untuk mempertahankan hak mereka. Seterusnya menyebabkan ramai rakyat Malaysia tidak berpuas hati dengan golongan ini. Jadi di sini kami ingin menampilkan beberapa reaksi masyarakat tentang isu ini. Mari kita saksikan beberapa temubuan yang telah kami lakukan. Baiklah, sekarang kita akan menemu ramah 3 orang individu. Soalan yang pertama, apakah pandangan rakyat Malaysia terhadap golongan LGBT? Golongan LGBT di negara kita semakin ramai. Bukan sahaja di negara luar, bahkan di negara kita juga ramai golongan LGBT. LGBT itu satu perkara yang tak bagus, terutama sekali untuk golongan yang beragama Islam. Okay, pada pandangan saya, ada 3 kategori pandangan rakyat Malaysia terhadap golongan LGBT. Yang pertama itu golongan yang masyarakat yang tidak menyukai golongan LGBT kerana perbuatan mereka yang telah melanggar tuntutan agama. Golongan kedua, masyarakat yang kedua iaitu yang menyokong tindakan golongan LGBT ini kerana mereka mempercayai semua manusia mempunyai hak yang sama untuk menyukai atau menjalani hubungan sulit, hubungan bersama partner walaupun sama jantina. Masyarakat yang tiga, masyarakat yang tidak kisah atau tidak ambil peduli terhadap golongan LGBT ini. Okay. Soalan yang kedua adalah, apakah pandangan anda terhadap keterbukaan mereka mengekspresikan diri mereka dalam masyarakat kini? Pada pandangan saya, ianya akan memberi kesan buruk dan ianya akan mempengaruhi orang ramai. Pada pandangan saya, apabila semakin ramai golongan ini, maka akan mencemarkan agama Islam. Bagi saya, perbuatan itu macam berisiko tinggi, lagi-lagi pada zaman teknologi tinggi, zaman social media, di mana masyarakat boleh mengecam sesuka hati dan ini boleh mengakibatkan mereka untuk menghadapi masalah mental atau depression disebabkan kecaman yang teruk. Soalan yang terakhir, apakah harapan anda terhadap remaja pada masa kini? Harapan saya semoga orang ramai tidak mudah terpengaruh dengan golongan ini, tetapi orang ramai juga tidak boleh memulaukan golongan ini dan berkawanlah dengan mereka serta memberi nasihat yang baik kepada golongan ini supaya mereka boleh berubah. Harapan saya kepada golongan muda masa kini, sedar dan tidak terpengaruh kepada golongan LGBT yang akan memberikan kesan buruk kepada anak-anak muda. Harapan saya terhadap remaja masa kini ialah supaya remaja dapat menjauhi perbuatan yang boleh merosakkan diri dan masa depan mereka. Dan saya berharap juga remaja dapat membuat persiapan diri dari segi mental dan fizikal untuk menghadapi masa atau cabaran-cabaran yang bakal datang. Itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan menemui seorang LGBT yang ingin identitinya dirahsiakan.
Baiklah, soalan pertama, bagaimanakah anda boleh terlibat dengan aktiviti LGBT? I jadi lost interest dekat boys. Macam perasaan tu sampai dah habis sekolah still sama je. And I pun dah jumpa ramai orang yang macam I dekat internet. And masa tu I jadi macam curious lah. Is it possible untuk benda-benda macam ni between girls? So dari situlah I terlibat dalam LGBT ni. Soalan seterusnya, pernahkah anda terdetik untuk berubah? Yes, I nak berubah. And I tahu dan I yakin semua orang rasa kecewa dengan I. Tapi me myself, I tahu yang I pun tengah try my best. Baiklah, soalan terakhir saya. Apakah harapan anda terhadap pandangan masyarakat kepada golongan LGBT? I harap rakyat Malaysia ni akan stop lah pandang serong dekat golongan-golongan LGBT macam I. And doalah supaya I dapat hidayah untuk berubah ke jalan yang lebih yang benar. Sebab kita semua nak berada di jalan yang benar. Betul tak? So macam kita macam kita tolong lah sama antara satu sama lain. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan menemubual seorang ustazah untuk beliau memberi pendapat sedikit sebanyak tentang gejala LGBT yang sedang berleluasa pada masa kini. LGBT ni sebenarnya adalah mereka yang kurang faham dan mereka yang tidak bersyukur dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah. Di mana sepatutnya lah contoh, saya bagi contoh, seorang lelaki kenapa perlu menukar kepada jantina perempuan sedangkan fitrahnya dia adalah seorang lelaki. Itu adalah satu perbuatan yang haram dan berdosa besar. Begitu juga dengan lelaki mengadakan hubungan jenis sesama lelaki, di mana perbuatan ini juga adalah perbuatan yang haram. Ketika zaman Nabi Lut, Allah telah menurunkan bencana yang begitu dahsyat sekali akibat daripada perbuatan kaum Nabi Lut ketika itu yang mengadakan hubungan sesama sejenis. Pada pandangan saya, LGBT ni sebenarnya berpunca daripada didikan agama yang tidak, maksudnya anak-anak sekarang ni tidak diberi didikan agama yang sempurna, kerana didikan agama itu bukan hanya berlaku di sekolah saja. Ia sebenarnya berlaku di rumah juga melalui ibu bapa. Maksudnya di sini selain daripada apa yang guru-guru sampaikan, ibu bapa juga perlu menerapkan dengan nilai-nilai Islam yang tulen. Perlu menunjukkan contoh yang terbaik. Ibu bapa perlu mengawal, menilai, melihat dengan siapa anak-anak bergaul. Adakah pergaulan anak-anak kita itu sihat? Adakah pergaulan anak-anak kita itu dengan kawan yang sesuai, yang wajar untuk dijadikan kawan? Okey, sebagaimana yang saya katakan tadi, penglibatan mereka dengan LGBT ini sebenarnya kadang-kala bukan secara langsung. Ia bermula daripada pergaulan. Bila pergaulan yang bebas, tanpa ada had, tanpa ada kawalan, mereka akan mula rasa seronok, terjebak. Lebih-lebih lagi apabila mereka didorong dengan unsur-unsur luar, khususnya daripada budaya-budaya yang kurang sihat, daripada budaya barat contohnya. Sebenarnya bukan hanya budaya barat sahaja. Pergaulan semasa juga daripada kalangan remaja tempatan. Untuk masalah LGBT ini, sebenarnya peranan untuk kita menangani masalah ini sebenarnya bukan hanya pada satu pihak saja. Sebenarnya masyarakat, ibu bapa dan juga pihak-pihak yang berwajib perlu sama-sama berganding bahu. Contohnya, jika ada mereka yang telah terjebak dengan LGBT ini, kita tarik semula dengan cara yang terbaik, dengan cara yang berhemah, dengan tujuan untuk mereka tidak rasa mereka itu terasing dan mereka tidak merasa mereka itu dihina, dipandang, disisih pada pihak masyarakat. Sebab apabila mereka
kita telah tarik mereka untuk kembali ke pangkal jalan apabila tiada sokongan daripada masyarakat, maka mereka akan rasa mereka ini tak ada gunanya mereka kembali ke pangkal jalan kerana mereka tak dapat diterima oleh masyarakat dan masyarakat masih memandang jijik terhadap mereka. Secara kesimpulannya, LGBT boleh dikategorikan sebagai satu golongan yang menyalahi norma kehidupan dan akal. Namun begitu, perlu diingati juga, golongan ini adalah manusia biasa yang tidak lari daripada melakukan kesilapan. Negara Malaysia sebagai sebuah negara yang bertamadun perlu mengekalkan imej yang baik supaya isu ini tidak menjadi impak lebih negatif kepada generasi akan datang. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.